Jeng jeng jeng. Borang permohonan dah boleh buka dah. So, aku nak tunjukkan kepada korang, okey, bagaimana caranya dan kita baca dulu. Okey, kita baca dulu satu persatu. Okey, seperti mana yang aku janjikan dalam episod sebelum ini. What's up guys? Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada korang semua yang sudi menonton Saja Sembang. Aku Faizwan. So, dalam video ini aku akan baca term and condition, okey, detail dia, syarat dia supaya kita jelas. Okey, sebelum korang nak buat permohonan. Okey, korang tersilap, habis korang. Okey. So, kalau kita tengok paparan ini, korang boleh pergi ke website fsa2mbsbbank.com. Kalau korang pergi kat YouTube, aku ada sediakan linknya di luar description di bawah. Dan dekat TikTok, mu pandai-pandai je lah. Aku pun tak tahu macam mana aku nak buat. Okey. So, kalau kita tengok sini, okey, kau pilih bahasa Melayu lah. Okey. Kalau korang bahasa Inggeris korang pandai, tak apa. Bahasa Melayu lebih jelas lagi lah. Kita orang Malaysia. Okay. So, kalau kita tengok kat sini, paparan pertama ini adalah kemudahan pembiayaan peribadi patuh syariah yang direka khas untuk ahli KWSP dalam menyediakan bantuan kewangan sehingga RM50,000. So, kau boleh baca kat sini lah. Ini yang basic dah kita dah maklumkan sebelum ni. So, kita tengok. Mohon sekarang. Okay, so sinilah yang kita kena baca satu persatu. Okay, kalau korang boleh tunggu, kau tunggulah. Jangan skip video ni. Okey, sila baca dan bersetuju dengan semua terma dan syarat sebelum meneruskan. Yang pertama, saya sedar dan faham bahawa berdasarkan syarat-syarat yang dinyatakan dalam permohonan pembiayaan peribadi, pihak bank akan membuat penilaian kredit untuk menilai keupayaan kewangan saya sebelum menawarkan pembiayaan yang bersesuaian di bawah fasiliti sokongan akaun 2 ini. Dan yang kedua, saya sedar dan faham bahawa jika saya mengukakan pengeluaran awal di bawah pengeluaran bersyarat umur 50 tahun, saya boleh memilih mana-mana umur antara 50 hingga 54 tahun bagi KWSP membuat bayaran amaun pengeluaran ke akaun saya di bank. Yang ketiga, saya sedar dan faham bahawa sekiranya selepas amaun pengeluaran dibayar kepada pihak bank apabila mencapai umur pengeluaran yang dipilih oleh saya. Sini yang pertama, pihak bank akan menggunakan amaun pengeluaran untuk membayar amaun baki amaun pembiayaan peribadi saya tersebut dan akan memindahkan baki amaun tersebut kepada saya jika ada. Atau sekiranya amaun pengeluaran adalah tidak mencukupi untuk membayar amaun pembiayaan peribadi saya perlu menjelaskan baki amaun pembiayaan peribadi saya sendiri. Dan yang seterusnya, sekiranya pembiayaan peribadi saya telah diselesaikan sepenuhnya sebelum tempoh matang, selesai awal lah, saya bertanggungjawab untuk memaklumkan kepada KWSP berhubung penyelesaian pembiayaan peribadi saya, yang mana sekiranya saya memaklumkan kepada KWSP berhubung penyelesaian pembiayaan peribadi saya, notis awal bagi pengeluaran bersyarat umur 50 tahun atau 55 tahun saya akan terbatal. Ini sekiranya korang bayar awal lah pembiayaan tersebut. Dan yang keempat, ini perlu korang dengar betul-betul Okey, ini yang paling penting sekali, 4, 5, 6 ni Saya sedar dan faham bahawa sekiranya saya gagal membayar ansuran bulanan bagi pembiayaan peribadi saya mengikut jadual bayaran yang telah ditetapkan oleh pihak bank, saya boleh merujuk terus kepada agensi kaunseling dan pengurusan kredit AKPK untuk mendapatkan nasihat kewangan berkaitan pembiayaan peribadi saya. Yang kelima, saya sedar dan faham bahawa sekiranya saya gagal untuk membayar ansuran bulanan bagi pembiayaan peribadi saya mengikut jadual bayaran yang telah ditetapkan oleh pihak bank, saya mungkin akan dikenakan tindakan penalti oleh pihak bank yang akan menjejaskan rekod kewangan saya di dalam laporan Central Credit Reference Information System (CCRIS) dan Credit Tip of Service (CTOS). So, sini penting. Okey, sekiranya korang tak mampu dan gagal membayar ansuran bulanan. Dan yang keenam, saya sedar dan faham bahawa sekiranya saya membuat permohonan awal pengeluaran bersyarat umur 50 tahun atau 55 tahun, amaun pengeluaran di dalam akaun 2 yang bersamaan dengan amaun pembiayaan termasuk dividen yang terkumpul ke atas amaun pengeluaran tersebut tidak boleh dikeluarkan untuk tujuan pengeluaran pra-persaraan lain yang dibenarkan oleh KWSP seperti perumahan, kesihatan, pendidikan dan pelan pelindungan ahli. Maksudnya dia telah lock
pergerakan. Okey, korang punya pengeluaran ataupun amount-amount tertentu sekiranya ada. Okey, dan yang ketujuh, saya sedar dan bahawa fasiliti sokongan akaun 2 saya boleh mengemukakan notis awal bagi pengeluaran bersyarat umur 50 tahun atau umur 55 tahun, di mana amount pengeluaran saya daripada akaun 2 berserta dividen terkumpul akan dibayar kepada akaun saya di bank yang memberikan pembiayaan peribadi kepada saya. Okey, ini tambahan nanti kemudian harilah umur 50 ke 50 tahun nanti. Dan yang ke-8, saya sedar dan bahawa jika saya membuat pengeluaran penuh di bawah pengeluaran hilang upaya, meninggalkan negara atau pekerja pencen, K2SP akan membayar amount pengeluaran di bawah pengeluaran bersyarat umur 50 tahun atau 55 tahun termasuk dividen ke dalam akaun saya di bank. Maksud kita bayar balik sekiranya korang dalam kategori yang dibenarkan keluar semua. Maksudnya boleh, okay? So maksud kehilang upaya, pekerja berpencen, K2SP dan sebagainya. Dan yang ke-9, saya sedar dan faham bahawa cas takaful akan dikenakan ke atas pembiayaan peribadi saya. Amount pembiayaan saya akan terima adalah selepas ditolak cas takaful. Insurans yang aku maksudkan sebelum ini. Sebab pinjaman orang kata Islamik kan. Contohnya, jika amount pembiayaan yang diluluskan oleh pihak bank adalah sebanyak RM10,000, amount pembiayaan bersih yang akan saya terima adalah kurang daripada RM10,000 selepas mengambil kira cas takaful. Seperti yang dimaklumkan melalui perbualan dengan pegawai MBSB sebelum ini. Dan yang ke-10, saya sedar dan faham bahawa jumlah keuntungan akan semakin tinggi jika tempoh pembiayaan lebih panjang. Maksudnya lagi banyak, lagi lama, makin tinggilah keuntungan bank itu. Okey, maksudnya kita kena bayar lebih lah. Okey. Dan juga jika terdapat sebarang kelewatan dalam pembayaran termasuklah kerana peningkatan kadar asas standard seperti yang diumumkan oleh Bank Negara Malaysia dari semasa ke semasa. So di sini dah menunjukkan paparan ini kadar OPR ni yang dimaksudkan ini adalah floating rate. Maksudnya di sini dia mengikut pengumuman Bank Negara Malaysia dari semasa ke semasa sekiranya ada peningkatan kadar asas standard. Asas so supaya kita faham ini adalah floating rate, bukannya fixed rate. Ini dah jelaskan dalam perbualan aku dengan pegawai MBSB sebelum ini yang korang kata fake tu. Yang ke-11, saya sedar dan faham bahawa saya boleh mengemukakan permohonan awal bagi pengeluaran bersyarat umur 50 tahun atau 55 tahun hanya sekali sahaja. Dan yang ke-12, yang terakhir, saya sedar dan faham bahawa jika saya membuat permohonan awal bagi pengeluaran bersyarat umur 50 tahun dan 50 tahun dan pengeluaran itu diluluskan oleh K2SP, saya tidak boleh, ini paling penting sekali, saya tidak boleh membatalkan pengeluaran bersyarat tersebut. Sekali dah tak boleh nak cancel lagi dah. Dan sini korang klik sahaja. Saya dengan ini mengesahkan bahawa saya telah membaca dan bersetuju dengan semua terma dan syarat di atas. Dan kita klik seterusnya. Sinilah korang akan baca dan korang kata isilah nama korang dan email berserta dengan nombor MyCard. Dan di situlah korang klik sini dan korang boleh buat semakan sekarang. Tapi korang kena baca ni satu persatu lah menunjukkan korang bersetuju dalam segala hal yang dimaklumkan sebelum ini. Contohlah, aku nak tunjukkan pun aku cakap encik contohnya aku tengok aku semak sekarang. So dekat situ dia ada maklumkan selamat datang Faizwan. Ini merupakan semakan kelayakan berhubung permohonan untuk pengeluaran bersyarat K2SP umur 50 ke 50 tahun. Tapi sini aku bagi tahu seperti mana yang dalam orang kata perbualan dengan MBSB sebelum ini pun memang akan ada tag number yang akan pergi ke kita punya nombor telefon untuk bersetuju. Dan sini korang boleh, saya dengan ini memberi kebenaran kepada K2SP untuk menzahirkan amount dalam akaun 2 dan caruman bagi 3 bulan terkini. Tapi bagi aku rasa aku memang tak boleh lepas lah kat sini bila dia buat semakan terus pergi ke website K2SP nanti. So aku dah dapat tag number dekat ni nanti. Dan selepas itu kau akan dapatlah jadual itu. Dan selepas itu kau tengoklah tonton video ini sampai habis dia punya proses. Apa yang perlu korang lalui dan perlu korang isi sehinggalah button yang terakhir iaitu hantar.